antarabangsa tak salah ada parti Islam Malaysia. To me. Mungkin kalau ini bukan hin ini bukan hin Oleh itu, tanpa melengahkan masa lagi, majlis mempersilakan yang dinanti-nantikan KJ dan Syahril Hamdan. Assalamualaikum. Selamat datang ke Keluar Sekejap. Saya Syahril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, wow. 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 Dah berapa bulan dah kita tak bercakap ataupun tak berdepan dengan audience yang ramai. Dah lupa dah macam mana dah nak lupa cakap dah depan macam orang. mana nak ni. Ya. Tapi Alhamdulillah, this is the first time. KJ, bila kita mula bincang pasal KS ni, Ya. adakah KJ membayangkan setelah berapa 25 episod, Yep. kita akan ada live audience, ada minat, ada pengikut ataupun follower dari segi podcast dengan begitu ramai? Saya risau masa kita mula tu YouTube ada 25 orang tengok je. But thank you. Terima kasih kepada terima UIA. kasih. Thank you very much. Saya fikir KJ terima kasih khas juga kepada Kelab Mahasiswa Wawasan IIUM yang menjadi mereka yang pertama jemput kita untuk buat dalam live audience ni, KJ. Yang memberanikan diri lah. Yang beranikan diri. Saya dengar ada sedikit ada sedikit isu sikit last minute. Ya. Tapi Alhamdulillah keberanian Terima kasih. mahasiswa dan Tak apa, penganjur. kalau ada apa-apa berlaku, you pun boleh keluar sekejap. Jadi KJ, kita ni first time kita ada live audience. Ya. Kita bincang tempoh hari macam mana kita nak buat format, adakah kita akan adjust. Of course akan perlu ada sedikit adjustment. Yes. Tapi I think KJ yang kita putuskan ialah tak nak lari terlalu jauh daripada format biasa kita. Ya. Sebab itu yang telah pun diminati. Jadi ini bukan town hall, ini bukan ucapan, dia masih lagi sesi santai yang nampaknya ada minat daripada kalangan follower kita ataupun pendengar-pendengar KS ini. Jadi hari ini saya fikir kita gunakan format yang serupa, cuma panjang sikit, akan ada interaction dengan audience. Sebelum kita mula, ada beberapa housekeeping seperti mana yang kita semua tahu. Boleh tanya soalan dan juga boleh mengundi untuk soalan ataupun untuk poll di slido.com. Dan nombor slido.com untuk audience yang baru saja masuk adalah 3524947. So that's the Slido code, ya. 3524947. Okay, Syahril. So let's go. Let's go. So pertamanya terima kasih kepada UIA menjadi kampus pertama bagi roadshow Keluar Sekejap. Syahril, saya ada kenangan yang manis di UIA ni. Dulu masa saya jadi Menteri Belia dan Sukan, saya jadi Menteri Mentor kat sini. Right. Menteri Mentor kat sini. So I have a soft spot for UIA. Waktu tu pilihan raya kampus UMNO menang ke tak menang? Mana ada UMNO dalam kampus? Oh, ya. Trick question. Minta maaf, this is the first time kita buat live show. So kita pun tak tahu chemistry dia macam mana. Tapi selepas dah ada permintaan daripada universiti-universiti lain untuk kita buat live show. So kalau ada rakan-rakan daripada universiti lain yang nak jemput kami berdua untuk ke universiti anda, please let us know. And we will come after this. Kita tengoklah format dia macam mana. Kita boleh tighten up the format after UIA, insyaAllah. Ya. KJ, dalam beberapa hari ataupun seminggu kebelakangan ni, politik kat Malaysia, keadaan kat Malaysia agak panas. Ya. Ada apa-apa yang menarik yang KJ perhatikan? Ya, podcast kita pun panas. Oh, panas juga. Podcast kita pun panas. Syahril, saya nak kena clear the air lah sebab saya dituduh memakai kasut kulit babi. Oh ya, saya nampak tu. Tak tahu semua nampak kita dah ada satu tweet lah. Ya, ada tweet yang dia tuduh saya pakai kasut kulit babi. Yang ni ke?
No. Jangan UIA. Saya sengaja pakai kasut ni hari ni, Syaril, sebab nama dia PUMA. Haiwan dia adalah singa gunung. Ya, betul. Bukan PIG, ya. Okay. Bukan PIG. But anyway, Ya. That's what's going on now lah. Ya. Tweet ini dibuat oleh Saitro daripada parti, tak payah sebut parti mana lah. Tapi dia tak delete tweet, ya, walaupun dia kena kecam dengan hebat dan sebagainya. So benda ni tak bagus lah, creating perception all that. But anyway, apa lagi yang hangat dalam politik sekarang ni? So seperti mana yang pengikut pendengar Keluar Sekejap tahu, MVP pertama Keluar Sekejap adalah Datuk Seri Sanusi Mak Noor, Menteri Besar Kedah. Oi. Reading the room. What's that? 40%? 50%? 50% maybe, I don't know. Kita tengah baca Dewan ni. Ya, sampel. So orang Kedah ada kat atas tu. Okay. Pakat Pulon lah. Okay. So Sanusi is in the news again. Dia nak rampas Pulau Pinang. And so what do you think? Saya fikir agak provokatif. Ya. Apa yang Yang Amat Berhormat Menteri Besar cakapkan. Saya tahu mungkin ada hujah-hujah tentang sejarah dan sebagainya, dan mungkin KJ you want to take that on. Yep. Tetapi tak boleh dinafikan satu kenyataan yang memang mengundang rasa tak selesa. Bukan hanya di kalangan orang yang mungkin ada semangat kenegerian Pulau Pinang, tetapi dari segi konsep negara bangsa itu sendiri. Yep. Apabila kita sensitif lah, of course kita semua sensitif sebagai orang Malaysia. Apabila nak diubah, bukan perlembagaan itu satu hal lah, tapi mengubah benda yang asas. Yep. Seperti adakah ini negeri atau bukan negeri. Saya rasa itu benda yang besar. Jadi apabila beliau mengeluarkan kenyataan itu, saya secara peribadi rasa macam tak berapa kena lah. Ya. Saya tengok kenyataan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi ni, sebab dia dah double down. So dia tak boleh, dia susah untuk dia banyak patah balik. politician double down kan. Dia takkan ghostan. Dia takkan ghostan. Dia dah double down pasal Penang ni. Cuma saya setuju dengan Syaril, isu status kenegerian ni adalah perkara yang sangat-sangat sensitif. Dan bila benda tu dah termaktub dalam perlembagaan kita, walau apa pun asal usul sejarah dia, elok jangan sentuh. Sebab bila you buka cerita Pulau Pinang, you akan buka cerita negeri-negeri lain. Contoh, ada negeri di Malaysia yang dituntut oleh sebuah keluarga daripada negara lain. Betul. Yang juga ada dalam berita sekarang ni. So kalau kita tidak jaga keutuhan perlembagaan dan asas pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara, maka itu boleh ditikaikan untuk negeri-negeri lain. Cuma apa yang saya tengok, jawapan daripada PMX baru-baru ni di Parlimen, jawapan yang boleh kita puji. Ya? Bukan semua benda yang saya puji tentang PMX, tapi dalam hal ini kita fair. Dalam Keluar Sekejap kita fair. Kita tibai semualah. Ya? Dan bila masanya kita juga puji. PMX lah jawab bahawa kalau nak kaji dari segi sejarah boleh kaji. Ya? Sama ada asal-usul Pulau Pinang tu dan juga sejarah Pulau Pinang yang telah pun diberi kepada East India Company. Malah saya ada buku ni daripada Profesor Dato' Ahmad Murad Marikan, seorang profesor daripada Universiti Islam Antarabangsa, yang menulis bagaimana sejarah Pulau Pinang adalah sejarah yang ditulis oleh penjajah, iaitu apabila Pulau Pinang seolah-olah Francis Light yang menjadi founder of Pulau Pinang. Seolah-olah sebelum Francis Light tu tidak ada apa-apa di Pulau Pinang. Dia guna bahasa undang-undang terra nullius ataupun nobody's land. Sedangkan memang dalam sejarah Malaysia, sejarah Pulau Pinang, dah ada settlement di Pulau Pinang pada waktu itu yang tak boleh dinafikan. Dan beliau tulis bahawa contoh di Batu Uban, di Pulau Pinang dah memang ada perkampungan di Batu Uban tersebut, dan perkara ini juga diteruskan oleh Tun Mahathir dalam tulisan beliau yang mengatakan bahawa antara syarat penjualan ataupun syarat Sultan Kedah memberi Pulau Pinang kepada British East India Company adalah supaya British dapat mempertahankan Kedah daripada serangan daripada negara-negara ataupun kuasa-kuasa luar, which the British didn't do. So apa yang Tun Mahathir kata, dari segi sejarahnya tak salah untuk kita kaji balik sejarah, sebab sejarah Pulau Pinang ini seolah-olah ditulis oleh penjajah dan mengenepikan the fact that there was a settlement already there was a civilization already there. Penang did not start with Francis Light. Tetapi apa yang PM kata, untuk mempertikaikan
kedudukan Pulau Pinang pada hari ini yang termaktub dalam kemerdekaan dan juga penubuhan Malaysia is not correct. So I think kalau Sanusi nak melihat dari sudut pandangan sejarah akademik, tak ada masalah, dia boleh buat PhD kat UIA nanti. Tetapi kalau nak gunakan itu sebagai political attack, saya rasa tak patutlah. Bukan sekadar political attack tapi political point. Mungkin apa yang KJ ceritakan ataupun nak tekankan, dan saya fikir memang kita boleh buat kedua-duanya. Maknanya kita boleh pertahankan kedaulatan Pulau Pinang dan kedaulatan perlembagaan dari segi asas penubuhan negeri-negeri, pada masa yang sama iktiraf sejarah yang mungkin belum diceritakan atau tidak dihebahkan dengan sepenuhnya. Both can happen at the same time. Tetapi untuk mengungkit perkara ini sebagai seorang menteri besar, seorang pemimpin parti politik, mungkin sedikit saya fikir tak betul lah. Ya, tak betul. Tapi soal sejarah ni saya rasa menarik, dan saya harap ialah pelajar-pelajar dan juga para akademik di UIA yang ada pada hari ini boleh setuju bahawa some of our history needs to be rewritten. Sure. Banyak daripada sejarah kita adalah sejarah yang ditulis oleh penjajah, yang masih lagi daripada perspektif. Penang is a clear case in point. Seolah-olah Penang, as I said, mula dengan Francis Light. Macamlah tidak ada perkampungan di Pulau Pinang sebelum itu. So I think kita kena tengok baliklah kepada isu ni dalam buku-buku sejarah kita yang mungkin memberi gambaran yang sedikit tidak tepat dengan tak menyeluruh. Tak menyeluruh. Tapi soal apa wewenang Pulau Pinang ni, credibility, legitimacy of Penang ni, first jargon of the day. Setelah kita cerakinkan, saya rasa kita dengan rahmah dan madaninya. Okay. Alright. So, MVP. Ya, jadi itu MVP pertama kita. Kita dah ada beberapa MVP selepas itu. Oh, by the way, kerja sebelum kita bincang kalau kita nak anugerahkan sesiapa MVP pada kali ini, saya berkesempatan ataupun ada tugasan di Singapura beberapa hari yang lepas. Dan saya berjumpa dengan beberapa rakyat Malaysia, terjumpa dengan beberapa rakyat Malaysia Johor lah, yang bekerja di Singapura, dan mereka sangat-sangat memuji apa yang dilaksanakan oleh Menteri Besar Johor, iaitu memudahkan laluan antara Singapura dan Johor. Dia terus cakap dengan saya, dulu dia kena bangun pukul 4 pagi, sekarang ni pukul 6 pagi pun masih boleh lagi untuk sampai ke pejabat ataupun ke tempat kerja dia sebelum jam 9 di Singapura. Jadi jelas bukan hanya apa yang dibuat beberapa bulan yang lepas, tetapi berterusan telah memberikan impact. Jadi memang sesuai lah yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor kita berikan MVP tempoh hari. Jadi tahniah sekali lagi kepada Datuk On Hafiz Ghazi. Saya tak nak kata bahawa kejayaan On Hafiz adalah sebab dia adalah seorang pemimpin muda. Sebab saya tak nak jadi seorang yang ageist, seolah-olah orang yang berumur tak dapat buat benda yang sama. Tetapi there is something to be said, Syahril, about giving younger leaders position of power or leadership. Sebab dia ada enthusiasm, dia ada idealisme, mungkin dia tak jaded maksudnya dia tak adalah rasa bosan dengan apa dunia politik ni, dan dia ada sesuatu nak dibuktikan. They have something to prove. So saya nampak On Hafiz ada karakter tersebut lah. Okay. What about MVP for this week? MVP for this week. So untuk pengetahuan pendengar, mungkin ada yang tak tahu, setiap minggu kita akan pilih MVP, Most Valuable Politician. Dan MVP ni adalah orang politik ataupun ahli politik di Malaysia ni yang paling bernilai dari segi nilai berita dia. Bukan dari segi nilai sumbangan kepada negara, tapi nilai berita dia. Kadang-kadang sama lah. Kadang-kadang memang nilai berita. Kadang-kadang sama, tapi kadang-kadang nilai berita dia buruk lah. So kita pilih MVP. So it can be a positive MVP or negative MVP. Up to you to decide lah. Kita tak akan huraikan dia buruk ke dia bagus ke apa benda ke. So minggu ni kita ada, setiap minggu ada persetujuan antara Syahril dan saya. Kita akan bincang dulu, okay, yang ini MVP. Today we cannot agree. Betul kan? There is some dissonance. Ya, kita tak setuju. Nak kata tak setuju, dissonance. Okay. Kita tak setuju. Ada Go on. ada dua MVP minggu ni. Dan why don't you say your MVP first, then I'll say my MVP. No, I think it only works if you state yours first, because then I get to couch it. Okay. Jadi MVP saya pada minggu ni, untuk makluman pendengar, hari ni, semalam dan 2 hari lagi, satu pesta politik yang terbesar
dalam negara sedang berlangsung di World Trade Center ataupun di PWTC. Pesta politik yang dimaksudkan ini adalah, Syaril, are you invited to this? I suppose if you Saya read the nak tanya news, sebab saya jelas lah, saya kena pecat, ya. tapi Tapi dia kamu kena gantung. So no, tak ada official invitation. Invitation yang ada dalam berita macam dibaca lah. So datang beli samping baru dan sebagainya tu ada lah. Okey. Tapi surat jemputan WhatsApp ke tak ada? Tak ada. Dan bila digantung tu, adakah diberi garis panduan seorang ahli yang digantung, apa boleh buat, apa tak boleh buat? Tak ada. Tak ada. Basically dia just gantung habis macam tu je. Gantung habis macam tu gantung. lah. Lebih kurang macam tu. Lebih kurang, okey. Sama lah. Sama. Ya, sama. Tak sama. Sama. Anyway, pesta politik yang terbesar dalam negara kita. Sebab walau apa pun, Perhimpunan Agong UMNO ni is bigger than any other political party punya Perhimpunan Agong lah. For sure. Walaupun UMNO ni dah 26 kursi, bukan parti yang terbesar dari segi parlimen, tetapi dia punya pesta dia paling besar. To run the show, UMNO beats every other party lah. To run that show lah. Elections, they don't beat anyone anymore. But anyway, so sedang berlaku. Hari ini selesai sayap-sayap maksudnya pergerakan wanita, puteri, pemuda, semua-semua yang pemimpin-pemimpin yang muda-muda ni dah buat ucapan dia. Besok adalah Perhimpunan Agong proper, akan dimulakan dengan ucapan daripada Presiden UMNO. Jadi sempena dengan itu, saya ingin umumkan bahawa pilihan saya lah, bukan pilihan Syaril, pilihan saya bagi MVP minggu ini adalah Dr. Muhammad Akmal Saleh, Yang Berhormat. Nanti can we vote on this? Can you put a poll up on Slido? Can we vote on this? Nak tengok siapa menang, I ke Syaril. Okay, anyway. So you realize my guy actually. I know. Shh. Dr. Muhammad Akmal Saleh adalah Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Ya. Dan kita kena bagi latar belakang sikit. Semasa pemilihan parti yang mana saya tak dapat bertanding sebab saya dipecat, dan Syaril tak dapat bertanding sebab dia, I don't know what you call it lah, digantung. Kita endorse dalam keluar sekejap berapa calon. So kita endorse YB Sahar. YB Sahar. Sebab kita anggap bahawa YB Sahar ni independent candidate lah. Bukan candidate yang di-endorse oleh Ibu Pejabat UMNO. Dr. Akmal ni candidate yang di-endorse. Maknanya candidate yang dapat restu daripada bekas Ketua Pemuda dan juga daripada Presiden. So kita kata dia akan jadi pak turut lah basically at that time. Tapi yang mengejutkan saya, dia sebenarnya telah pun menjadi seorang yang ada suara dia sendiri. Ya? Walaupun kita beranggapan bahawa dia akan jadi pak turut ataupun pak angguk, tapi he has emerged as somebody yang boleh nyatakan benda yang kontra dengan kepimpinan parti. Sebagai contoh, parti akan jemput pemimpin daripada PH datang. Jadi besok PMX akan datang, pemimpin DAP pun akan datang, saya difahamkan dijemput. Benda ni sangat sensitif untuk UMNO. Sebab dah lama kita musuh dan tiba-tiba kita jemput diorang. Dan harapan dia adalah bahawa sayap-sayap pun jemput lah. Wanita jemput, pemuda jemput, puteri jemput. Akmal tak jemput. Dia keluar kenyataan, dia kata kita nak selesaikan masalah adik-beradik dulu sebelum kita jemput orang lain masuk ke dalam rumah kita. Ini rumah kita, cara kita. Dan dalam ucapan beliau pagi tadi, dia kata dia mengambil sikap supaya tidak terus menggalakkan supaya ada perpecahan dalam UMNO. So saya ambil contoh petikan ucapan dia. UMNO tak mampu untuk berpecah, UMNO tak mampu untuk bertelagah. Jangan kita sindir-sindir ahli parti kita yang di luar, seperti Syaril. Sebab saya bukan ahli parti lagi. Jangan perkecilkan mereka di luar, itu saya. Mereka juga mempunyai jasa kepada parti kita. Dan kenyataan yang kedua yang saya nak rujuk tadi, yang disebut oleh Dr. Akmal, sebab biasanya dalam PAU ni ucapan pemimpin dia benda-benda yang bagus-bagus sajalah. Dia tak suka reality check. Tapi dia sebut, hakikatnya kita perlu sedar bahawa kedudukan UMNO berada pada tahap paling bawah. The lowest point in history. Dia berani cakap begitu. So, bila saya baca ni, saya tahu bahawa ucapan seperti ini bukanlah ucapan yang mudah didengar oleh pemimpin-pemimpin atasan UMNO.
dan dia terpaksa tunjuk bahawa ketua pemuda ada keberanian. Sama ada orang bekas ahli UMNO dan juga ahli UMNO yang ada di luar ni nak masuk balik UMNO tu soal kedua lah. Ya? Tetapi the fact is, dia menentang arus pada hari ini. Sebab itu pilihan MVP saya adalah Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO untuk minggu ini. You lawan lah, you lawan. Tak, saya nak sebelum saya tawarkan option kedua. Mengulas dulu. Ulasan saya sebenarnya yang KJ sebut tu saya setuju sangat-sangat. Tentang keberanian dan kapasiti Dr. Amal untuk surprise even kita lah. Ya. Bahawa dia boleh melawan arus. Dan saya tak akan ulang apa yang KJ katakan kerana memang saya setuju keberanian itu ada untuk bercakap atas pentas dan saya yakin even sekarang pun dah ada tekanan-tekanan yang dia lalui. Yang kita kena tengok bagaimana dia respon. Tujuan saya mengatakan mungkin kita nak reserve MVP ni juga untuk individu lain kerana saya rasa we are too close to the subject. Itu point saya lah. Maknanya saya tak nak ataupun saya risau kalau kita bagi MVP ni semata-mata dia cakap benda yang sedap untuk kita dengar. Sebab we are personally invested in this kan bila dia kata tentang ada jasa dan sebagainya. So saya tak nak kita didakwa. Jadi saya nak just register that kita give full credit kepada Dr. Akmal. Cuma saya juga nak tekankan supaya kita tidak dilihat KJ semata-mata orang yang menentang arus ataupun tak setuju dengan Zaid terus kita happy dengan dia. Kita nak kena ulas juga apakah implikasi-implikasi beberapa kenyataan beliau dalam ucapan itu. Contohnya, salah satu perkara yang dia sebut dalam ucapan tadi yang saya nampak dalam infografik. Petikan dia bercakap tentang hubungan UMNO dan juga PH lah. Kita berkongsi ruang pentadbiran bukan ruang fahaman. Kita rentas politik kepartian tetapi sempadankan prinsip perjuangan. So itu ayat dia. Implikasi dia KJ, bukankah itu juga akan memudahkan Perikatan Nasional untuk guna ayat yang kita yang dalam UMNO dulu guna. Iaitu waktu kita cakap Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat ni tidur sebantal mimpi lain-lain. Jadi itu ada implication yang besar yang perlu orang UMNO kaji ataupun pemuda UMNO sendiri kaji. Saya faham dan saya seronok melihat keberanian untuk melawan arus tetapi ada implication lah, ada implikasi. Apabila dia kata tak jemput DAP itu satu hal, tak jemput PH itu satu hal, tetapi bila dia katakan seolah-olah actually kita bersama dalam kerajaan perpaduan ni tak berapa nak sangat. Itu kenyataan dia dah. Jadi ada implikasi besar di situ dan kena ada kebertanggungjawab apabila perkara itu ada implikasi. So I think your concern ataupun kerisauan Syahril adalah lebih kepada implikasi apa yang disebutlah. Tapi saya nak bagi dia MVP ni atas keberanian. Sebab saya tahu dia tengah menentang arus yang sangat kuat di PWTC. Itu saja. Betul. So kita akan pantau dan kita akan lihat bagaimana dinamika dan tekanan-tekanan itu akan direspon oleh beliau dan institusi pemuda sendiri. Tapi whatever is, memang kudos Dr. Amal for today. Selain daripada Dr. Amal dan kehebatan beliau pada hari ini, saya nak bawa satu lagi calon MVP iaitu bekas pelajar ataupun mahasiswa di UIA. Ahli Parlimen Muar Yang Berhormat Syed Saddiq. I think I've won it, man. I won it. I played the crowd. We'll see. Anyway, tujuan saya katakan dia boleh dipertimbangkan sebagai MVP adalah kerana dia one event lah dan saya nak kulas sikit tentang dia, nak bincang juga dengan KJ. Dia mengemukakan pada hari Jumaat yang lalu isu tergempar, membincangkan isu skandal kapal tempur pesisir LCS di dalam Dewan Rakyat. Usul dia ditolak oleh speaker dan saya fikir respon beliau juga yang dikatakan mengapa permasalahan ini kerap dibincangkan semasa sebelum dan selepas pilihan raya umum tapi tak ada pendakwaan tambahan sejak skandal tersebut dibongkar. Soal pendakwaan ni nanti kita boleh bincang, tapi point adalah KJ melalui kempen PRU15, saya melalui kempen PRU15 dan kita tahu antara perkara yang spesifik yang dilemparkan tentang Parti Barisan Nasional yang kita wakili pada waktu itu adalah tentang skandal LCS ni, yang cuba dibesarkan sebagai satu perkara yang mirip 1MDB. Dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan sendiri betul-betul tekankan isu ini, and I'm sure we lost votes because of that. Dan UMNO dan Barisan Nasional I'm sure ada kalah kerusi disebabkan isu ini secara spesifik.
Apabila telah menang pilihan raya, Terutamanya undi tentera. Apabila telah selesai pilihan raya dan dibentukkan kerajaan dan sebagainya, isu yang mereka ride untuk menang kerusi-kerusi ini tiba-tiba seolah-olah didiamkan. Ya. Dan saya fikir kalau kita cakap Dr. Amal berani, kita juga kena puji YB Syed Saddiq, at least ada keberanian. Benda yang dah nampak macam dah, isu ni macam dah mati, dia hidupkan balik, dia nak cuba hidupkan balik demi konsistensi dalam soal isu yang diperjuangkan sebelum dan selepas pilihan raya. Sebab KJ, kalau there is no consistency and there's so many compromises dah dalam soal kerajaan perpaduan ini, at least on issues of integrity, sebab by the way, PMX apa yang dia menjadi agenda besar dia sekarang? Tak terkelola, tak berurus, tak nak rasuah dan sebagainya. This is the issue that you guys wrote on to win this election, right? Or win the most seats in this election. How come suddenly nampak seolah-olah nak bahaskan dalam Dewan Rakyat pun tak boleh? Jadi sebab itu saya rasa YB Syed Saddiq dalam hal ini layak untuk dipertimbangkan sebagai MVP untuk minggu ni keluar sekejap. Yeah, maybe you want to respond. Yeah. So untuk makluman audience, usul tergempar ni di Dewan Rakyat, dia kena memenuhi 3 syarat sebelum diterima oleh speaker ataupun yang dipertua Dewan Rakyat. Yang pertamanya, usul itu kena spesifik. Dia tak boleh usul yang umum lah. Kedudukan ekonomi Malaysia hari ni merunsingkan, tak boleh. Dia kena spesifik. Kedua, dia mesti disegerakan. Maksudnya urgency. Kalau tak bahas usul itu hari ni, maka akan ada masalah tentang perkara yang nak dibahaskan. Dan ketiga, kepentingan awam. Usul tu mesti ada public interest. Dan speaker telah menolak dan saya telah tengok video speaker Tan Sri Johari Abdul menolak usul daripada Syed Saddiq dengan mengatakan bahawa bukan tidak mahu bahas isu LCS, tetapi kerana PAC ataupun Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara akan membuat lawatan dan akan membuat laporan berkala kepada Parlimen berkenaan dengan LCS ataupun usaha untuk menyelamatkan projek ini. Untuk makluman pendengar, projek ini adalah untuk membina 6 kapal tempur ataupun literal combatant ship, ya. Dan 6 kapal ni satu pun tak siap lagi. 6 bilion telah dibelanjakan, tambah 3 bilion lagi jadi 9 bilion, tambah lagi sikit 11.2 bilion untuk membina 5 kapal. Memang 6 tak boleh nak buat lah. So that's the current figure lah. Dan PAC diberikan tugas untuk pantau syarikat Baustat Shipyard untuk membina ataupun siapkan kapal-kapal tersebut. Tapi bagi saya simpatetik kepada Syed Saddiq, ya. I'm not a big fan of Syed Saddiq lah, to be honest, ya. Tetapi ialah macam-macam sejarah lah Syed Saddiq ni. Tak apa, kita boleh bincang kemudian. But dalam hal ini I think you have a point, because apa yang dia nak bangkitkan bukan sangat the progress yang sedang dibuat di Lumut punya shipyard. Itu tugas PAC untuk tengok progress. Sama ada Baustat Shipyard, syarikat ini yang dimiliki oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera, boleh siap 5 kapal ataupun tidak, itu kerja PAC. Tapi apa yang Saddiq nak bincangkan adalah kepincangan asal yang menyebabkan LCS ini tidak selesai. Sebab itulah yang digunakan dalam ceramah, itulah digunakan atas pentas politik dalam pilihan raya lepas. Tetapi bila masuk jadi kerajaan, benda ni tenggelam. Sedangkan kalau kita tengok kepada laporan daripada PAC sendiri, ya, laporan daripada PAC sendiri, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara, PAC yang lepas, yang melihat kepada isu LCS ataupun Literal Combat Ship ini, antara sebab, Syaril, yang mana kita telah mencapai ataupun benda ni dah jadi skandal sebab ada kelewatan, kapal tak siap, budget overrun dan sebagainya, antara lain adalah perubahan design. There was a design change. Sebab kalau kita tengok kepada laporan daripada PAC, and it's very clear, laporan PAC ni yang mengatakan bahawa design untuk kapal ini telah pun diubah, dan inilah yang menjadi antara isu utama kepada kelewatan dan juga kepada masalah projek ini. Dan design ini telah pun ditukar walaupun reka bentuk kapal itu telah ditukar oleh Menteri Pertahanan pada waktu itu, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Zahid Hamidi. Walaupun Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia
kata dia nak design yang lain. So dalam hal ini, kita nak ikut cakap siapa? Kita nak ikut cakap menteri, civilian, yang tak tahu menahu tentang kapal, ataupun kita nak ikut cakap admiral, panglima tentera laut Diraja Malaysia. Tapi bukankah ada perbezaan pandangan juga dalam angkatan tentera? Tak? No, it was declassified. The chief of the navy, who will go by, wanted the Sigma design. Okay. But it was changed to the Go-In design. Anyway, sebab it implicates the current Deputy Prime Minister, sangat convenient supaya benda ni tak dibahas. Itu yang dibangkitkan oleh Sadiq. Bukan soal progress dia macam mana, itu kerja PAC buat lah. Tapi Sadiq nak bangkitkan benda ni sama ada secara betul. Whether or not you are consistent. Dulu cakap lain, hari ni cakap lain. Dulu cakap LCS, ada kebincangan, ada macam-macam lah masalah, ada penyelewengan, tapi hari ni tak perlu cakap, kita tengok progress macam mana saja. Yeah. So I think on that score, okay. Cuma Sadiq fumble sikit sebab cara dia buat itu seolah-olah dia menyindir speaker dan dia bagi bola tanggung kepada speaker dan speaker kata kepada Sadiq, no, I'm not saying that you can't discuss LCS, you can, tapi ada laporan yang akan dibuat oleh PAC. So I think dia tactical error mungkin. Okay. Mungkin dia tunggu perbahasan yang umum dan dia mencelah masuk kat situ. Just a bit more on Sadiq KJ. The other reason mungkin boleh timbangkan tentang MVP ni juga kerana saya lihat dia melalui mungkin sekarang ni fasa yang agak mencabar. Kalau dalam kerjaya politik dia yang mungkin relatively singkat sebelum ini, dia naik dengan laju, dengan cepat, mendapat populariti yang meluas di kalangan orang muda dan sebagainya. Tetapi selepas PRU15 terutamanya, apabila Parti Muda hanya menang kerusi dia saja di Muar, dilihat seolah-olah tersisih. Bukan dilihat lah, memang tersisih lah daripada kerajaan perpaduan, tidak dijemput masuk ke mesyuarat sekretariat dan sebagainya, dan disindir dengan cukup hebat sekali oleh Saitro PH. Saya fikir mungkin ini juga pendewasaan yang useful kepada Sadiq. I know you have differences, I also have some differences with him, tetapi there's some credit I think kepada dia punya steeliness. It could have been easy untuk dia just fold, duduk diam-diam, tapi dia still ke depan dalam parlimen, dia buat PC walaupun tak ada orang belakang dia sanggup ke depan dan dia tak segan. So I think there's some kudos also for that. Kenapa you nak buat icon kesian kat Sadiq ni? Ada rasa kesian ni? Ada rasa kesian. Ada rasa kesian ni? No, but seriously, let's talk about Sadiq for a while because he's from UIA. Dan cerita Sadiq ni is very interesting, because Sadiq ni, dia, as you know, dia datang daripada UIA, seorang debater. Saya bagi dia anugerah Perdana Belia Negara waktu saya Menteri Belia dan Sukan. Dan bila kita memperkenalkan program Fellow Perdana, dia juga dipilih sebagai Fellow Perdana kepada Datuk Seri Nancy Shukri. Saya ingat, saya groom dia lah untuk masa depan. Saya tak sangka dia akan replace saya sebagai Menteri Belia dan Sukan. But he did that. So you always worried about me. You should look at somewhere else. Yeah, I'm worried about you actually. I'm not the one stabbing you. But anyway, so dia telah memilih untuk menubuhkan parti muda. Saya setuju dengan Syaril. Dia dalam keadaan yang sangat-sangat susah sekarang ni. Sebab permohonan muda untuk menjadi komponen kepada Pakatan Harapan tidak dilayan. Saya rasa dah berbulan-bulan dah Sadiq telah menghantar permohonan nak jadi sebagai ahli komponen Pakatan Harapan. Sekarang ni dia adalah parti yang menyokong kerajaan yang sedia ada. Tapi dia bukan ahli kepada Pakatan Harapan. Angkatan Muda Keadilan tak pedulikan dia. Malah ketawakan dia lah. Muda ni tak guna lah apa benda. Samalah dengan semua pemuda-pemuda dan yang dalam Pakatan Harapan. So he's being dismissed. So saya setuju dengan Syaril. I think he should continue. Tapi saya tak nampak market dia kat mana sekarang. Market dia kat mana sekarang. I think sebelum pilihan raya, dia memang ada market dia. Market TikTok, market undi 18. Tetapi I don't know if that train has left the station. Itu yang kerisauan saya tentang Sadiq ni. Sama ada dia dah ketinggalan bas lah. Bas tu dah pergi. Perikatan Nasional has strong presence on TikTok sama dengan undi 18. Pakatan Harapan pun trying hard. UMNO tak payah cakap lah. So it's very
difficult untuk dia nak create market dia. Dan muda ni sebab dia ada image parti muda. Macam mana pun dia nak goreng muda ni bukan usia, dah nama muda. Dan calon mereka semua muda. So dia automatik tak akan dapat sokongan sangat daripada golongan dewasa. Golongan dewasa ni ramai. So I think he needs to think about the future lah. Yeah, I think he does. Dan if he can reinvent himself, saya rasa dia akan melalui satu ujian yang boleh menguatkan dia, diri dia untuk jangka masa yang lebih panjang. So anyway, pernah fikir tak nak join muda? Ada. Dan saya tak akan jawab sama ada saya nak join ke tidak sini. Tapi soalannya adakah saya fikir? Saya fikir. Ya. Saya fikir. Okey, kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Kami live di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Syaril, poll sedang jalan untuk MVP. Dr. Akmal sedang mendahului 51%, 22%. Dan kita harap kita akan dapat close poll ni sebelum akhir episod ini ya. Kita akan so some questions, Syaril, maybe? Ya, jadi terima kasih kepada yang telah menghantar soalan melalui Slido. Jadi nak melihat beberapa soalan yang dah keluar. I have one for you, KJ. Okay. Daripada Rashid Hamdan. Rashid Hamdan, your brother? Not my brother, but good question, Rashid Hamdan. Would love to know KJ sembang apa dengan H2O dan Datuk Asni. Sebab tadi ada gambar and you all coordinate your Instagram post, what's next. Tapi tak jemput aku ni. Wasn't invited. Because you are talking to muda. Oh. Kita dah tahu dah pecah rahsia malam ni. Saya dan Hisham dah lama dah. Sebenarnya saya masuk politik melalui Datuk Seri Hishamuddin. Waktu tu beliau sebagai ketua pemuda dan saya sebagai graduan muda, dan dialah yang masukkan saya dalam UMNO. Jadi perjuangan saya dengan Hisham ni dah agak lama lah. So apa pun next step kita, bukan semestinya macam Syaril pernah sebut, it's not necessarily that you will follow me in my next step. It's not necessary that I will follow Hisham in our next step. Tapi kalau mana kita boleh align tu, kita align lah. Sebab dah jadi sahabat baik, dah jadi kawan, we trust each other. Sama juga dengan Hasni. Hasni masa tu susu politik kepada Hisham zaman lewat 90-an, awal 2000. Masa tu saya muda lagi, just join politik. So kita just align. Memang tak ada cerita komplot apa-apa lah. Orang kata nak komplot, nak buat langkah-langkah tertentu dan sebagainya. Tak ada apa. Kita just cuma tanya tentang keadaan masing-masing. For the moment, yalah, tak ada apa-apa plan, perancangan dalam politik. Saya telah maklumkan kepada Datuk Hisham, saya akan jumpa Tan Sri Mahyudin minggu depan untuk memberi jawapan muktamad lah tentang... Tak boleh preview jawapan sendiri dulu kan? Biar saya simpan dulu lah. Okay, alright. Yeah? Okay. Maybe I ask you this, Syaril, sebagai dulu, put you on the spot, dulu sebagai pengarah ekonomi kepada mantan Perdana Menteri. Soalan daripada Muhaimin. Bolehkah Malaysia menaikkan ekonomi melalui sektor pertanian? We have a lot of resources but we don't really utilize this well. I think this is a good question dalam konteks keselamatan makanan, dalam konteks kita ada tanah yang subur tapi kita tak jadi negara pembekal makanan seperti Thailand yang ada import bill yang kecil. What did you think when you were advising Datuk Mail? Definitely kita tak mencapai potensi sektor pertanian kita, dan sebenarnya Datuk Mail selaku Perdana Menteri, kalau pendengar-pendengar dan penonton ingat, dia agak konsisten lah dan agak kerap bercakap tentang pertanian dalam tempoh setahun lebih yang dia jadi PM itu. Bukan hanya dari segi subsidi untuk ayam dan telur yang menjadi isu besar pada ketika itu. Sekarang ni tak adalah murah sangat, tapi isu tak membangkit sangat. Tapi juga memikirkan bagaimana soal keselamatan makanan boleh diperkasakan. Dan secara ringkaslah pandangan saya, KJ, basically our productivity perlu dipertingkat dengan hebat lah. Kalau kita lihat even dalam Malaysia tu sendiri, kita punya yield, productivity kita lah, whether it's beras or any food produce, tidak sekata
Yeah. Means certain area, mungkin dalam satu negeri pun, tapi kalau tempat ni dia punya productivity tinggi, yang ini sederhana, yang ini rendah. Menunjukkan bahawa kalaulah ada sinergi dan kalaulah ada consolidation, what is the best practices dan sebagainya, saya fikir productivity tu boleh meningkat. Itu salah satu easy lever lah untuk pull. Sudah tentu teknologi yang canggih sikit, kadang-kadang tak canggih mana pun, tetapi kalau dipraktikkan dengan menyeluruh, contohnya IoT, Internet of Things, yang digunakan oleh petani-petani, peladang-peladang di setengah negeri lebih hebat daripada negeri lain. Contoh saya fikir peladang di Selangor, antara yang saya bacalah tempoh hari, I don't know if it's still true but I think it is, antara yang lebih produktif berbanding dengan negeri-negeri lain. So how come the practices dekat Selangor tak boleh dipraktikkan di negeri-negeri lain for the same agricultural produce? Jadi I think the aim of productivity increase itu adalah langkah pertama untuk meningkatkan kita punya keselamatan makanan dalam soal itulah. Yeah, so productivity, yes. Dulu cerita dia adalah kenapa pesawah padi di Sekincan mendapat yield yang tinggi berbanding dengan pesawah-pesawah padi di tempat lain. So ada macam-macam isu lah berkenaan dengan baka padi, irrigation system, all sorts of things, and I think they learn from the best practices. I think the other thing is land reform, sebab isu tanah ni adalah di bawah negeri, dan kadang-kadang to free up the land it's quite difficult. So kita kena ada better coordination di majlis tanah kalau sekiranya green revolution ataupun revolusi pertanian ni akan menjadi satu kenyataan, sebab food import bill kita terlalu tinggi. Dan bila food import bill kita terlalu tinggi, kita dan nilai mata wang kita jatuh, itu adalah imported inflation. Makanan jadi lebih mahal disebabkan kita tidak ada sara diri yang cukup untuk makanan-makanan tertentu. But I always say this, Sharil, we cannot grow everything. It's just silly. Kalau kita nak buat semua, kita nak tanam semua untuk penggunaan Malaysia, then it's not possible. It's not possible. It's not possible. But KJ, do you think that even though kita tak boleh tanam semua, don't you think maybe perlu ada insentif untuk kurangkan cash crops dan lebih kepada food crops? Because there's also that worry kan? Yeah. Basically so much of our land use lah, penggunaan tanah kita tidak ke arah benda yang membantu keselamatan makanan. Yeah. Saya bagi contoh mudah lah, durian misalnya. It's very lucrative. Yeah. Tapi durian doesn't really help keselamatan makanan lah. It's money, it's good for the ni, Takkan tetapi tiap-tiap hari nak makan durian pula kan? Yeah. So ada tak pemikiran mungkin bila kerja dalam kabinet pun, adakah perbincangan untuk memikirkan apakah sistem But when it insentif comes yang boleh to membantu? food crops, it's also complicated because katalah cili, ya, saya pun ada ladang di Rembau. When the price is too high, then the government, dari segi policy decision making, dia kena buat keputusan. Sama ada dia nak protect local producer ataupun dia nak lambatkan cili daripada luar. Kalau dia lambatkan cili daripada luar, harga tu turun. So so which one are you? So it's tough lah. Yeah. Not everything you boleh buat. Okay. Ada kalanya you nak jaga soal harga, you terpaksa membenarkan import. Dan of course the middleman is a big issue lah. Zaman Datuk Seri Mahathir jadi Menteri Pertanian, memang betul lah dia buat jihad menentang orang menengah, sebab orang menengah ni masih lagi control the supply chain. Yeah. Okay, looking back, is there anything you would have, this is from Mirzan Zakaria, looking back, is there anything you would have done differently during your time as health minister, and if so, what and why? Ini soalan kepada saya. Satu isu yang kita akan sentuh kemudian adalah berkenaan dengan Akta Kawalan Merokok. Saya agak kesal sebab saya tak selesai. Saya tak sempat masukkan bola tu dalam gol. Tapi rang undang-undang itu akan dibahaskan pada hari Isnin ni, dan saya bukan jenis menteri yang cemburu sekiranya menteri lain yang dapat nama. Saya mendoakan bahawa Menteri Kesihatan yang sedia ada, Dr. Zaliha Mustafa, berjaya dan rang undang-undang ni akan lulus di parlimen pada hari Isnin. I wish I did that. One other thing, Sharil, that dan saya nak ini tak pernah saya cakap dan saya nak cakap di sini di UIA because I think we should be honest about things. Masa pandemik, I think saya terpaksa tegas, dan memang golongan anti-vax memang they hate me lah sampai hari ni. Yeah? But I had no choice. I had to be firm. Sebab kita nak kena capai certain target. Kalau target itu tak capai, kita tak boleh buka negara kita seperti mana yang kita telah buat. Dan puak-puak anti-vax ni very, dia bukanlah besar sangat di Malaysia, tapi dia sangat-sangat vocal.
Dan ada satu hari tu, maybe I was in a bad mood, I don't know. Sebab orang politik ni, we are also human beings. Kadang-kadang bila kita ditanya soalan pada sidang media dan kita sendiri dalam bad mood, kadang-kadang kenyataan yang dikeluar daripada mulut kita pun later kita regret. There was one day, Syaril, that I remember, saya cuba naikkan kadar vaksinasi. Masa tu dah banyak PPV, semua dah dapat vaksin, tapi ada segelintir yang masih lagi spread macam-macam berita yang berita palsu lah berkenaan dengan vaksin, berkenaan dengan kesan sampingan dan sebagainya. Dan maybe that day I was tired, I was annoyed, dan saya kata dalam bahasa Inggeris, sebab bahasa Melayu terjemahan dia adalah lebih buruk daripada bahasa Inggeris. What I said was, tak apalah, we'll make life difficult for those yang tak nak ambil vaksin. What I meant, Syaril, was make life difficult. Pada masa tu kalau tak dapat vaksin, tak boleh pergi kedai, tak boleh pergi restoran, tak boleh pergi supermarket. Itu yang saya maksudkan. Tapi bila keluar dalam terjemahan bahasa Melayu yang saya tak fikir, saya sebut dalam bahasa Inggeris, will make life difficult, is a figure of speech. Tapi kita akan menyusahkan hidup orang yang tak nak vaksin. So when that came out, I realised I made a mistake. Because ayat tu agak kasar bila diterjemahkan dalam bahasa Melayu. So saya yang sangat pentingkan soal empathy, memujuk orang daripada memaksa orang, saya rasa kenyataan tu, if I could do it differently, I would not have said that. Sure. Yeah, because I think as a health minister, I should have lebih kepada memujuk daripada memaksa, dan mungkin hari tu I was in the wrong place and I said something wrong. So I think, we have to reflect on these things. Yeah? Fair point. Okay. I'm big on you. Okay, yep. Shall we move on? Move on to other questions or move on to... Up to you. There's one for me yang saya nampak yang tak jauh beza daripada apa yang KJ punya soalan tadi tu. Daripada Hanif Ngarisan. Special question to Syaril as a former economic director in PM's office and UMNO Information Chief. Did you feel that you did great for both positions? Tough question, good question, Hanif. Saya jenis orang yang fikir in the end the outcome matters. So dari segi kedudukan saya sebagai penerangan UMNO dan sebahagian daripada kepimpinan, the answer is no. We didn't do great. Not just me, but the whole leadership didn't do great. Because if we did great, we wouldn't end up with 26 seats, right? Jadi dari segi itu saya rasa tidak berjaya lah. Bukan hanya saya tetapi seluruh kepimpinan tak berjaya. Bezanya adalah saya menyedari hakikat itu, saya tak tahu sama ada kepimpinan sekarang menyedari hakikat itu ataupun tidak mahu menerima. Dan bila saya reflect KJ, because just to take your cue on reflecting, it was tough being in the leadership the last term. Tough on a number of points. Satu ialah bukan hanya saya sebagai orang yang muda sedikit memegang jawatan penerangan, tetapi naratif yang ada dalam parti dan perbezaan pandangan yang ada dalam parti itu dan agenda-agenda yang berlainan cukup beratlah dan cukup keras. Dia bukan kecil-kecil. Maknanya walaupun kita ada skrip yang official, skrip official kita adalah kita sokong kita sokong Perdana Menteri Ismail Sabri dan sebagainya. The actual script lain. Yang saya ingat siapa yang mengikuti politik pun tahu perkara itu. Tekanan-tekanan yang dibuat terhadap PM waktu itulah. Dan kebetulan saya bekerja dengan dia sebagai pengarah bahagian ekonomi. So, it's not clear. What is the narrative here? Are we supposed to support him as poster boy or not? In fact, dalam kempen mungkin it was not something yang boleh ditekankan sangat. Bahawa PM Ismail Sabri ni adalah poster boy untuk UMNO. Sebab kalau siapa yang cakap dia poster boy tu seolah-olah, you gang PN, you gang pengkhianat. Sebab dah mula dah. Naratif yang sedang dimainkan hari ini dan mungkin saya yakin besok dalam ucapan dasar ke pun mungkin dimainkan sekali lagi, iaitu seolah-olah sesiapa yang bukan grup PWTC asal itu ataupun PWTC core hari ini adalah geng pengkhianat lah. Kita tak ikut keputusan parti lah, kita pengkhianat parti lah, padahal tak ada satu pun keputusan parti yang kita langgar. Bagi saya lah sebagai ketua penerangan kan, but saya tak nak main game itu. Game apa yang saya maksudkan? Game yang Luqman Adam main, game yang even Isham Jalil main. Buat apa? Bantai menteri, bantai PM, waktu itulah Maya Sabri kan. That was the script. Kalau you nak popular di kalangan tingkat 38 PWTC, you kena buat perkara tu. Walhal itu bukan keputusan MKT. Jadi saya rasa saya dalam kedudukan yang tersepit lah. Sangat-sangat tersepit pada ketika itu. Geng-geng Saitro mungkin tingkat 38 akan menganggap you tersepit sebab you nak kerja dengan Maya Sabri. Bukan soal itu.
Soal naratif parti yang official dan naratif parti yang sebenarnya nak dimainkan adalah dua perkara yang berbeza, dan I struggle with that. Sebagai pengarah bahagian ekonomi, I don't think sama ada I did great or not lah. It was an advisory role. Saya seorang yang amat-amat pentingkan bahawa saya bukan orang yang dipilih. It was a political appointment. Saya hanya bertugas di bawah Perdana Menteri. But I will say this, KJ. Ada seorang, tanpa saya namakan, tapi siapa yang boleh korek sikit, they will understand who I'm talking about. Ada seorang yang menjadi penasihat ekonomi, seorang Perdana Menteri tak berapa lama dulu. Dia mengambil kedudukan itu dan menjadi Little Napoleon dalam kerajaan. Apabila saya mendapat jawatan pengarah bahagian ekonomi, saya buat keputusan pada diri saya, I do not want to be like that person. I don't want to be the person yang jadi Little Napoleon, jadi gatekeeper. Oh, siapa nak jumpa PM, jumpa aku. Siapa yang nak buat apa-apa cadangan ekonomi must go through me first. No, I knew my place. I wanted to make sure that saya humble. I give you a simple example. Kalau saya kena jumpa dengan ketua-ketua GLC, Khazanah ke Petronas ke dan sebagainya, mungkin orang yang duduk pejabat saya sebelum tu akan arahkan CEO Petronas datang ke PMO, ataupun CEO Khazanah, MD Khazanah untuk datang ke PMO. I didn't. I made sure that I went there. Bukan hanya penghormatan sebab saya lebih muda, tetapi they are proper professionals. I'm just really a temporary staff inside the PM's office. Jadi bagi saya perlu penting bagi sesiapa yang kerja dalam pejabat-pejabat menteri secara keseluruhannya untuk menyedari tempat mereka adalah sebagai pembantu dan penyelaras. You are not the boss. You shouldn't be the decision maker. You shouldn't try and do something more than people who are elected to do. Jadi saya bukanlah nak mendabik dada, tidak. Tapi when I reflect, one of the things I am semi-proud of on my time in pengarah bahagian ekonomi is I didn't become a Little Napoleon. Even though maybe I could have if I wanted to, tapi saya tak buat perkara Tapi saya rasa topik ni agak menarik sebab saya tak tahulah Syaril. Sebab mungkin kadang-kadang pegawai di keliling menteri ni dia jadi lebih menteri daripada menteri. Ya. Lebih kuah Sudu daripada daripada kuah. lebih ya. Sudu daripada kuah daripada sudu. Ya, that. So macam mana kita nak handle orang macam kadang-kadang menteri tu tak ada masalah pun, tapi dia ada public perception yang buruk sebab dia punya pegawai over. I think the menteri has to be firm lah. Yeah. Untuk bagi tahu pegawai-pegawai dia, no, you kena respect menteri lain. You kena respect ahli parlimen. You bukan ahli parlimen, you bukan YB contoh. Yeah. And you are just supol ke, you are just whatever lah. In my case pengarah ekonomi kan. It's not your place untuk pergi bagi tahu nak tukar GLC head ke, nak tukar pelantikan ini dan itu. With somebody in the penasihat ekonomi ada beberapa tahun dulu buat perkara tu. Yeah. And they went after people just because there's a political vendetta ataupun agenda. Jadi saya tak buat begitu, dan saya harap orang-orang lain pun boleh buat boleh mengelak lah daripada perkara-perkara itu. Sorry, maybe one last question daripada Noor. Ini soalan yang menarik, topical. What is your opinion about the current issue about this comedian Jocelyn Chia? Yeah. What issue? So saya nak frame perbincangan kita lah. Untuk makluman mereka yang tak ada internet, iaitu semua rakyat Malaysia kononnya, Jocelyn Chia adalah seorang yang menggelarkan diri sebagai pelawak, yang asalnya datang daripada Singapura, tapi hari ini pun Singapore government disown her dan mengatakan bahawa she's no longer Singaporean, yang telah buat stand up comedy routine di Amerika Syarikat, saya rasa, di mana bahan lawak dia adalah Malaysia lah, dan antara lain dia telah membuat joke ataupun lawak berkenaan dengan pesawat MH370 370 yang sampai hari ini hilang. Dan bila diserang, beliau kata tragedy plus time equals comedy. Syaril, let's put aside, I want to provoke a bit. Let's put aside the fact that she was Singaporean. Saya rasa kita punya prejudice sebab dia Singaporean, immediately lah kita serang. Put aside the fact that she's Singaporean or she was a Singaporean. Can you make fun of a tragedy after time and call it comedy? Adakah kita boleh menggunakan peristiwa yang tragis setelah beberapa tahun dah melalui berlalu, dan kita jadikan itu sebagai bahan lawak? Definitely dalam budaya Malaysia ni, more no than yes. Yeah. That's one thing. Budaya kita bukan macam di Amerika Syarikat. Soal 9/11 pun dah banyak dah, saya rasa, stand up comedy ataupun jokes yang dibuat tentang tragedi tersebut, tentang apa yang berlaku di
tarikh itu. Tetapi di Malaysia saya tak fikir kita punya sosio budaya membenarkan, mengizinkan dan membolehkan respon yang serupa. Because we are not built that way. Kita ada budaya yang life is sacred, tragedi adalah benda yang kita sedih dan kita ratapi dan bukan boleh diperkecilkan. Itu point one. Point two ialah soal MH370 ni, there is no closure. There's still no closure. Dan masih lagi banyak persoalan dan kesedihan yang di sekeliling isu itu. Jadi I don't think it was appropriate at all for Saya rasa kat dunia barat pun, Syaril, dia ada dia punya garisan merah dia. Dia ada red line dia juga. Saya tak pernah dengar, kalau ada pun saya rasa dikecam hebat di dunia barat juga. Saya tak pernah dengar ada joke tentang Holocaust, pembunuhan besar-besaran orang Yahudi. Ya. Waktu pilihan raya umum, waktu perang dunia. Waktu perang dunia yang kedua. I think that would be offside. Ya. Yeah. No matter how woke you are, bagaimana you woke pun, woke-nya, I don't think that's acceptable. True. Yeah. Walaupun Holocaust dengan MH370 is not apple to apple lah, tapi they're both tragedies. Yeah. But the point is that certain things you don't go. Yeah. Certain places you don't go. Yeah. So, and I think in this case, because you're Singaporean, memang kena bantai memang lah. extra lah. Memang extra dia kena. Yeah. Okay. So I think before we break, kita nak cakap sikit lah, Syaril, because ada banyak yang tanya kita. Contoh, ni bukan soalan lah, ni daripada feedback yang kita dapat. Tolong bagi nasihat sikit kepada anak-anak muda yang berkumpul dalam dewan ini, sekiranya mereka nak jadi politician. Nak dengar? Berapa ramai yang nak jadi politician ni? Oh, ada yang betul-betul angkat tangan. Pandangan bakal wakil rakyat pandangan saya lah, kalau nak kata nasihat ataupun pandangan, ada banyak tetapi yang pertama ialah mesti tahu kenapa kita nak masuk. Mesti tahu bahawa tujuan kita nak masuk tu mestilah yang murni, mestilah ada agenda tertentu yang kita nak bawa. Kalau kita nak masuk disebabkan nak jadi famous ataupun nak masuk disebabkan suka dipuji, saya fikir ada kejayaan lain yang boleh bagi anda perkara tersebut. Politik ini kena tahulah bahawa kalau kita tak ada pegangan yang utuh, kita akan berkompromi lebih banyak daripada kita berprinsip. That is the biggest thing that over time I have learned about myself dan juga tentang politik. Kedua-dua akan ada ya. Soal prinsip akan ada, soal kompromi akan ada. Sepatutnya dan seboleh-bolehnya prinsip itu lebih banyak dan lebih kerap kita pertahankan daripada kompromi. So that is something that you have to have if you want to do that. Kalau kita tak ada pegangan yang utuh, kita hanya nak naik career saja, nak naik pangkat saja, kita akan sedar ataupun tiba-tiba kita akan realise kita kompromi lebih banyak daripada kita berprinsip. So that's my one nasihat. My nasihat saya lah, discuss it with your family. Especially kalau dah kahwin, discuss with your spouse. Sama ada suami ataupun isteri. You know why? Because politik ni, dia ambil segala-galanya daripada anda. It takes everything from you. Biasanya kita cakap orang politik ni, yang kita korbankan adalah masa. Masa betul. Masa kita memang perlu dikorbankan, dan kadang-kadang bila kita balik rumah, family dah tidur, anak dah tidur, tak ada masa dengan mereka. But it's more than just time, you know, Syaril. It robs you of your peace of mind. Yeah. You balik rumah pun, your mind is not present with your family. That's why it's different now, right? Fikir pasal Zahid, fikir pasal contoh. So, yeah. I always tell people, you have to have an honest discussion. Kena ada perbincangan yang honest dengan family. Sebab kita boleh bagi tahu family kita, okay, tak apalah, hari Ahad ni abang memang free. But dalam keadaan free tu, your mind is not free. Yeah, not free. Not free. Now I'm free, you know. Maybe not so free lah. But it takes so much out of you. Yeah. Sebab tu kalau kita tengok ahli politik, especially yang dah dapat jawatan yang tertinggi, tengok Datuk Seri Najib, tengok Datuk Seri Mael, masa jadi Perdana Menteri tu masih lagi ada rambut hitam tau. No, you look at the pictures. Before after. Obama, within a few months, putih. Saya tak komen tentang fizikal orang, saya cuma kata that is because tak ada masa yang tenteram bila jadi seorang ahli politik. Itu tak apalah Perdana Menteri, tapi jadi wakil rakyat pun tak rasa tenteram. So, kalau nak masuk politik, my first advice is discuss dengan your loved ones. Ya? Sebab dia bukan hanya pengorbanan masa dan waktu.
Dia pengorbanan jiwa dan raga that you cannot give to your family. Dan itu trade off yang sangat sangat besar. Sebelum kita pergi ke break, saya ada soalan. Soalan ni daripada anonymous. Anonymous maksudnya dia tak nak tulis nama dia, tapi dapat 8 undi. SH Syaril Hamdan, please drop your skincare routine. So di depan audience pada hari ini, oleh kerana soalan ini tak dituju kepada saya, kami nak tahu skincare rutin Syaril Hamdan, dan kena jawab secara jujur. Moisturizer, tak apa benda lah, what you use, please. I'm being extremely careful because this can be something that is replayed years down the road, right? Saya kena ada insurans juga kalau you nak lawan nanti. So honestly, I just use whatever is in the house that my wife has. Cop out answer. Tapi saya tak akan namakan brand apa semua. Memang confirm kena bahan lah kalau aku beritahu kan. Tapi tak adalah brand mahal pun. It's one of those stuff you can get in Guardian. But I will say this, I use sun cream a lot. Sun cream? Yeah, so sunscreen. So sunscreen is... Are you saying something about me here? No, nothing. No. Sebab apparently dia bukan soal the skin tone. Okay. It's about the aging that comes with apparently with UV lights and stuff. Can we move on? Okay. I'm super uncomfortable. Okay, kita akan break dan kita akan kembali selepas ini. Thank you. Assalamualaikum, kembali ke Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan, KJ, dan juga kita berada di Universiti Islam Antarabangsa. Terima kasih. KJ, kita dah selesai satu slot Q&A. Nak masuk ke antara topik yang topikal lah, yang mendapat liputan berita mutakhir ini, iaitu berkenaan dengan laporan Ketua Audit Negara. Actually banyak juga soalan dalam Slido yang menyentuh perkara ini. Jadi kita nak ada slot yang khusus. Bagi mereka yang mungkin kurang mengikuti, cerita dia lebih kurang macam inilah. Ada laporan Ketua Audit, so Auditor General's Report, memang every year ada kan. Tetapi isunya ialah, yang menjadi beritanya adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Azalina Othman Said, dia bentangkan usul untuk bahas laporan tersebut. Dan apa yang berlaku adalah respon pembangkang tak mahu bahas, dan pembangkang tidak ada dalam dewan untuk perbahasan itu. Jadi tak jadi bahas. Jadi isunya, tanpa kita terlalu long-winded, a few things KJ mungkin boleh clarify as somebody who has been ahli parlimen, menteri dan sebagainya. Adakah laporan Ketua Audit Negara ni selama ni dibahaskan atau tidak? Kerana respon yang kita dapat daripada Perikatan Nasional, Ketua Whip Datuk Seri Taqiyuddin, dia kata LKAN ni tak wajar dibahas kerana ada undang-undang yang memperuntukkan laporan itu boleh dibentang tanpa perbahasan. Seolah-olah tak pernah dibahas lah. Jadi saya pun pelik sebagai seorang yang tak pernah ada rezeki kan masuk Dewan Rakyat. Saya ingat lepas ni menang besar. Saya ingat selama ni memang dibahaskan, because kalau tidak mana kita dapat berita tu selama ni. Jadi saya pun sedikit keliru. Mungkin KJ boleh clear it up. Okay, so laporan Ketua Audit Negara ni adalah satu laporan yang disediakan oleh Jabatan Audit Negara setiap tahun mengikut perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan juga Akta Audit tahun 1957. Dan dalam peruntukan tersebut menghendaki Ketua Audit Negara untuk mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti kementerian serta pengurusan syarikat kerajaan persekutuan, dan kemudian dia tambah juga kerajaan-kerajaan negeri. Jadi perlu diaudit. Dia tak audit semua benda sebab you cannot audit everything. Dia audit benda yang ada kepentingan umum, dia audit benda yang secara rawak, dia audit benda yang mungkin dia rasa ada, dia suspek ada sesuatu yang tak kena. So dia akan buat audit lah. Laporan ini bukan untuk cari kesalahan. Laporan ini adalah untuk kita belajar daripada kesilapan dan kita fix supaya pengurusan projek dapat dibuat dengan betul, perolehan kerajaan dapat dibuat dengan cermat, supaya kita tak beli benda yang terlalu mahal, supaya ada pengurusan aset kerajaan yang terbaik dan tata kelola yang cemerlang. Dan mengikut
undang-undang, laporan ini perlu dikemukakan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan perkenan supaya laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. This is the technical stuff lah. Maksudnya, taraf laporan ini sangat-sangat tinggi. Dia Ketua Audit Negara kena minta perkenan daripada Agong sebelum benda ini dibentang di Dewan Rakyat. Contention daripada pembangkang adalah bentang ini maksudnya laid to the Dewan. Dia letak atas meja tu kira dibentangkan. So tak boleh dan tak perlu ada perbahasan. Itu contention daripada Perikatan Nasional. But why? Sebab dia kata cukup untuk late. Ya, cukup untuk late dan itulah tuntutan undang-undang dibentangkan. Maksudnya interpretasi pembangkang adalah cukup sekadar dibentang atas meja ahli parlimen, selesailah. Tetapi bagi saya, interpretasi tersebut adalah interpretasi yang diguna pakai selama ini, convention. Selama ini tak pernah dibahas laporan Ketua Audit Negara. Sebab nak sampai ke laporan itu melalui pelbagai proses. Pegawai-pegawai daripada kementerian berkenaan akan dipanggil, akan kena jawab kenapa skru ni tak ada, kenapa aset ni disimpan pada tempat yang tak betul, kenapa ventilator tak berfungsi waktu COVID dan sebagainya yang kita akan sentuh nanti, dan dia akan jawab dan dia akan ada exit conference bersama dengan kementerian tersebut supaya setuju apa yang menjadi fakta dan juga langkah-langkah untuk memastikan bahawa perkara ini tak berulang. Exit conference ni dia kena berdepan dengan... Dia akan berdepan dengan KSU, berdepan dengan Ketua Audit Negara dengan pasukan daripada Jabatan Audit Negara dan dia akan setuju the exit conference before the report is done. Closed off that matter. Closed off matter lah. So kita anggap selama ni bila dah closed off, tak payah nak bahaskan lagi. Sebab bila nak bahas ni, of course it's going to be political. Ya, sebab akan ada yang akan cari kesilapan yang lama, bangkitkan isu yang lama dan sebagainya. Tapi bagi saya dalam hal ini, walaupun saya tak setuju dengan banyak perkara yang dia cakap, ni Azalina lah ya, especially dalam politik sebab dia penyokong kuat kepada Zahid Hamidi. Tapi dalam kes ini, saya setuju dengan dia. Dia kata tidak ada apa-apa dalam undang-undang yang menghalang daripada laporan audit negara ini dibahas di Parlimen. Dan saya rasa okey. Tak salah laporan audit negara ini dibahas di Parlimen walaupun tak pernah dibuat sebelum ini. Walaupun mengikut Perikatan Nasional memadai untuk letak atas meja saja, kira dibentangkan, laid in Parliament. But I think there's nothing wrong kalau kita nak bahas. Apa salahnya? Nak bahas. Sebab kita nak tahu ini duit rakyat, duit pembayar cukai. Kalau ada spending yang tak betul, kita pun nak tahu juga. Kalau ada penyelewengan, boleh dihantar kepada polis, boleh dihantar kepada SPRM. Itu bab lain. Laporan audit negara ni bukan untuk dituduh di mahkamah, just to establish. Lepas tu kalau ada penyelewengan, bagi kepada SPRM, bagi kepada polis, bagi kepada AG, dan tindakan boleh diambil kalau ada criminal element. Kalau ada kecuaian itu, ambil tindakan disiplin ataupun buat corrective measures. So dalam hal ini saya rasa tidak menjadi masalah. Cuma saya tak suka bila benda ini dipolitikkan. Sebagai contoh Kementerian Kesihatan, ya, isu ventilator memang diakui oleh Timbalan Menteri ada kelemahan dari segi perolehan. Ada ventilator yang kita beli masa perolehan darurat tu yang tidak berfungsi dengan baik. Tapi ada yang tembak saya pula. Ventilator ni dibeli bukan zaman saya. So benda tu, again, you have to be professional lah bila nak discuss benda ni. Tak boleh tembak sembrono saja. Yeah. Kata ini masalah. And then of course hari nampak ni kat social media bila dia terus tag KJ tolong cakap pasal benda ni, tapi kita tahu point dia adalah nak menyindir kononnya KJ saya. Menteri Kesihatan, tapi time so dia kata KJ mesti tak berani cerita pasal laporan Ketua Audit Negara ni masa keluar sekejap. Ni beranilah. Ya. Saya tak ada masalah sebab the ventilator was not bought during my time. Ya, before me. Yeah. Dan beliau tidak ada di pentas pada hari ini, so not fair lah kita nak sebab dia tak ada masalah, dia tak ada peluang nak defend diri dia, tapi dah dijawab di Parlimen. Jadi kalau kita jujur dalam hal ini tidak ada masalah. Dan untuk makluman pendengar semua, ada juga yang sindir saya berkenaan dengan pembelian vaksin dan sebagainya, ada dos yang terpaksa luput. Hari ini dibentangkan kertas putih berkenaan dengan program vaksinasi negara dan dibahas, sambung perbahasan pada hari Isnin. Dan saya tidak ada masalah sebab itu semua fakta. Dan saya nak sebut on the record bahawa beberapa bulan yang lepas Yang Maha Perdana Menteri, dan saya tak salahkan PMX sebab pegawai ataupun siapa-siapa yang bagi nasihat kepada PMX, dia kata perolehan vaksin tidak mengikut tata cara daripada Jabatan Peguam Negara. Bulan Mac kan dia kata macam bulan Mac disebut. Tapi hari ini bila keluar kertas putih, semua tata perolehan telah mengikut
tata cara rasmi oleh kerajaan. Tapi tak apalah. Saya bukan jenis yang vindiktif yang nak kata ini jelas menunjukkan bahawa this is politicized. I go on the facts. And pada hari Isnin insya-Allah dapat menggulung cerita vaksin ni dan jelas dan nyata di situ I did everything above board. Dan saya tak takut bila isu ni dibawa ke parlimen. Cuma on the last issue on audit negara ni, Syahril, adalah beginilah. Kalau you start convention yang baru, di mana laporan ketua audit negara ni, kalau you start a new convention maksudnya amalan baru. Laporan ketua audit negara dibahas di parlimen. Maksudnya kena buat setiap tahun tau. Tahun ini dibahas laporan ketua audit negara di mana kerajaan yang sedia ada bukan kerajaan. So sedaplah dia tembak kat parlimen. Tapi tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu semua laporan berkenaan dengan kerajaan yang sedia ada. Kalau saya boleh tambah KJ, exactly that point. Saya nak masuk, saya tahu KJ cakap jangan mempolitikkan isu ni, tapi isu ni memang akan dipolitikkan dan dah dipolitikkan. Di sini mungkin pandangan saya kesilapan taktikal dari pihak Perikatan Nasional. Kerana kalau mereka nak mengelak berbahas perkara ni di Dewan Rakyat dengan harapan bahawa isu-isu yang hendak dimainkan oleh pihak Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan tak akan dibangkitkan, itu silap. Sebab mereka tak perlu menggunakan parlimen untuk mendapat liputan media. Kalau ada apa-apa isu, macam contoh ventilator ni, vaksin yang memang hendak dibuat insinuation lah, ya, ataupun dakwaan ataupun nak memberikan persepsi yang tak berapa cantik kepada pentadbiran Ismail Sabri ataupun Muhyiddin Yassin, benda tu tak ada dalam parlimen pun, tak dibahaskan dalam parlimen pun, masih boleh dibuat attack tersebut. Jadi benda tu akan terus berjalan. But to your point KJ, kalau Perikatan Nasional dilihat berjiwa besar ataupun took the different decision which is that okay, let's do this in Dewan Rakyat, we will take the hit in Dewan Rakyat this year, tapi tahun depan dan tahun 2025 dan sebagainya, kita akan buat benda yang sama sebab you dah buka convention untuk bahas laporan ketua audit negara ni. Jadi saya tak terkejut andai kata next year nada boleh 180 different. Time tu pemangkan cakap jom kita bahas laporan ketua audit negara, dan mungkin kerajaan kata tak payah sebab last year you said don't want, kan? So how come last year you said don't want, this year you said you want? Okay. So itu satu potential error lah on the part of Perikatan Nasional yang mungkin mereka tak sedar pada ketika itu. Tapi anyway, thank you KJ atas penjelasan itu. Maknanya memang kita pun setuju, patutnya benda ni boleh diubah saja convention, that is tak ada peruntukan undang-undang ataupun perlembagaan yang menghalang untuk satu budaya barulah dari segi pembahasan LKAN ini berlaku. Syahril, can we take 2 questions sebelum kita pergi for the final break? And question ni saya rasa penting, ya. Satu soalan ni dia dah dapat the top voting pilihan soalan yang paling popular. Why is Kelantan anonymous? Dia tak sebut nama, but clearly is from Kelantan. Do you know Kelantan? There's this term in Kelantan, demo kenal bare. Do you know this demo kenal bare? What's bare? That means your style. Your style. Oh, okay. Kenal barang lah. Oh, okay. Yeah. Anyway. Why is Kelantan being sidelined by UMNO and PH? That's the question. Why is Kelantan being sidelined by UMNO and PH? Dan soalan yang kedua, berkaitan dengan itu juga, adalah pada anonymous juga, pada pendapat anda, adakah parti Islam itu perlu dalam parti politik? Adakah perlu? No, first of all, what is step C, adakah Kelantan sideline? Is it being sidelined by UMNO and PH? Dari segi pentadbiran kerajaan persekutuan lah. Selama mana Barisan Nasional mentadbir dan selama mana Pakatan Harapan mentadbir, I don't have the numbers off the top of my head, tapi saya rasa dalam zaman Datuk Najib, I think if I read somewhere, there was a lot of efforts that was done, dan perbelanjaan dan usaha yang dibuat. Mungkin zaman sebelum dan selepas itu tidak sama, tapi I remember a time when they were really, Tok Pa was heading Kelantan for UMNO, kan? There was really a lot of projects and work that was done daripada federal government untuk turun ke Kelantan. So I don't know if that's entirely true for all times. Mungkin certain moments, yes. So saya rasa nak pendekkan cerita, I don't think you're far off. Kalau kita tengok dari segi perbelanjaan, and we don't have the figures today, but if you go into perbendaharaan punya perbelanjaan, dari segi perbelanjaan mengurus, perbelanjaan pembangunan dan sebagainya, you will probably see that the expenditure for Kelantan especially probably started rising after Dr. Mahathir. After Dr. Mahathir. I think it started with Pak Allah masa East Corridor, East Coast Corridor. ECR. Yeah. Then of course zaman Najib. I mean,
banyak benda yang kita boleh cakap pasal Datuk Najib ya, but I think on certain things he got things right, and I think expenditure on other Sabah, Sarawak, for instance Kelantan, there was ECRL, there was Lebuh Raya Pantai Timur dan sebagainya yang memang jelas waktu dia. I think Dr. Mahathir had a problem with Kelantan. He had a problem with Kelantan. With PAS or with Kelantan? With PAS, not with Kelantan, with PAS. And I think Dr. Mahathir concentrated a lot of development in Lembah Kelang. We all know this, not just in KL but Putrajaya and all that. And I think there was an imbalance regionally. So dari segi Sarawak, dari segi Sabah, dari segi East Coast memang ada masalah. And maybe mungkin his view was, unless you support, kita tak akan bawa pembangunan ke sana. So that for whatever it's worth lah, itu mungkin pendekatan beliau sebagai old school politician. You have to be strong, you have to give us support, barulah kita bagi pembangunan kepada anda. That was the worldview of Mahathir lah, Veltan Shaung Mahathir pada masa dan ketika itu. So I do think that it needs to be addressed sebab we want to see better development, more balanced development everywhere. Dan saya rasa orang Kelantan sendiri pun nak hijrah balik ke Kelantan. They don't all want to be in KL. Yeah. So and I think there's a lot of potential for Kelantan, not just Kelantan, Sabah, Sarawak. Coming to the soalan yang kedua, Syaril, adakah perlu ada parti Islam? Soalan ini soalan yang controversial sebab ada yang berpandangan bahawa tak perlu ada parti Islam ataupun parti agama. Religion should not be used as a basis for siasah, for politics. I don't know, Syaril. I mean, to me, kalau kita tengok negara-negara lain, dia bukan saja parti Islam. In Germany, for instance, Christian Democrats. Banyak saja negara-negara yang ada parti yang diasaskan atas prinsip-prinsip agama. Cuma apa yang kita mahu adalah parti yang diasaskan atas prinsip agama itu tidak keluar daripada ruang demokrasi dan juga ruang perlembagaan negara. That's all. You can be parti Islam se-Malaysia, tapi you kena main within the rules of the game. You tak boleh main di luar daripada lingkungan demokrasi dan juga perlembagaan Malaysia. Dan saya rasa, to be fair to PAS, they play by the rules of the game. Dia tak adalah, ambil contoh, Islamist theocracy macam Iran. Ya, ini saya sebut, I know this will be quoted, but kalau di Iran, selepas dia jatuhkan the Shah Iran 1979, Ayatollah Khomeini naik, dia telah tubuhkan satu teokrasi, Vilayat al-Faqih, di mana semua keputusan negara dibuat oleh the clerics, and in particular Khomeini as the supreme leader, dan the prinsip demokrasi itu diketepikan. Tapi PAS, they are more like political Islamists di Timur Tengah. They play by the rules of the game. Menang kalah, dia terima. Dan kalau dia nak bawa pun, pindaan kepada undang-undang tertentu. Contohnya RUU 355. Dia bawa dalam konteks demokrasi. Dia kena menang dalam Dewan Rakyat. They don't impose their values melalui kaedah yang unconstitutional ataupun tidak demokratik. So for that reason, I think kalau ada Universiti Islam Antarabangsa, tak salah ada parti Islam Malaysia. To me. Mungkin kalau ini bukan hin. Kalau saya boleh tambah sikit KJ, secara peribadi, as ni klise lah, but as we grow older, there's a bit more desire to be more spiritual, dan saya sedang, kita semua insyaAllah akan melalui proses itu dalam pendewasaan. Mungkin ada satu ketika dulu saya juga skeptikal tentang konsep menubuhkan parti berasaskan satu agama, sebab dia nak tak nak dia bunyi eksklusif lah, meaning this is the world view, and tidak macam seolah-olah tak selari dengan konteks negara bangsa yang multicultural. Tetapi semakin saya mendewasa, saya fikir pemahaman saya yang masih lagi cetek, yang masih lagi perlu didalamkan tentang agama Islam itu sendiri, menyedarkan diri saya bahawa you cannot separate the two. And I'm at a point where we shouldn't apologize as Muslims about not wanting to separate the two. That doesn't, again, not a hint, not going. We can be inspired by the religion, and we should aim to achieve in our work, governance, in our politics, to reflect the values and the teachings of the religion. And we shouldn't apologize for that. Sebab
KJ, you and I, we studied in the West, in university. Di situ, bagi saya lah secara peribadi pun, exposure saya kepada teori politik yang pertama is the West. I learn about communism first, I learn about John Rawls first. That's the stuff, those are my first heroes, right? It wasn't Ghazali, it wasn't Islamic figures. Tetapi over time, saya realise bahawa there is a limitation to what Western liberalism can bring. I can't believe I'm saying this publicly, right? And now there's an appreciation bahawa benda yang berasaskan benda yang lebih mendalam, iaitu soal agama dan pegangan kita sebagai manusia dengan pencipta kita, hubungan kita dengan pencipta kita. There's no need to be shy about that being the basis of what you want to fight for. I'm not saying I'm there yet, but I want to get there as much as possible. Nanti saya dapat panggilan daripada Ayah Cik, you pergi jumpa dia lah, ya. Okey, kita akan kembali selepas ini. Terima kasih. Selamat kembali ke episod Keluar Sekejap di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. So, ini segmen yang terakhir dan kita nak close poll kita. Setuju dengan pilihan MVP KJ ataupun Syaril? Do we have the results? Can we get the results? What's the result? Okay. So, tahniah MVP minggu ini Yang Berhormat Saudara Syed Saddiq Abdul Rahman, Ahli Parlimen Muar. Okay, kita tutup poll ni. Kita nak buat poll yang baru pula. Setuju ke tidak? Ni poll yang baru, guys. The last poll. We do a quick poll. Setuju ke tidak dengan saranan PMX supaya pelajar-pelajar sekolah cuci tandas? Setuju. Oh, buat poll. Ya. Okay, Syaril. Ya, sambil mengundi kita bincang. I want to spend just 5 minutes on this because kita nak close episode kita. So of course lah, yang tak puas hati, yang nak sindir kata tak ada isu lain sebab kita berdepan dengan masalah AI, kita berdepan dengan masalah persaingan di peringkat antarabangsa, tapi PM decide cakap soal cuci tandas. But I think it's something quite fundamental. Sebab mungkin cadangan itu tidak terhad kepada tandas lah. Mungkin cadangan itu adalah pelajar-pelajar di sekolah terlibat dalam pencucian persekitaran sekolah. Sebab kita tengok negara-negara lain seperti Jepun dan sebagainya ini membuat. Does this, you think, Syaril, create a generation that is more clean, hygienic, discipline, teamwork dan memikirkan soal orang lain? Sebab mungkin semangat di sebalik cadangan PM adalah supaya kita memupuk nilai-nilai ini daripada usia yang muda. Secara ringkas, saya fikir tak ada benda yang negatif tentang hal ini. Macam KJ kata, boleh memupuk nilai-nilai yang kisah tentang orang lain as much as kisah tentang diri sendiri. Dan kebersihan tandas yang dikongsi bersama itu antara satu perkara yang paling mudah lah untuk menjadi kayu ukur, kan? Banyak lagi kayu ukur yang lain, bukan kata ni yang paling penting, tetapi satu benda yang boleh memupuk nilai tersebut. Tapi untuk graduate daripada perbincangan yang surface level ni, saya nak buka dimensi baru KJ, if you don't mind. Adakah KJ setuju ini antara indikator terkini mutakhir daripada PMX untuk mencerminkan diri dia sebagai seorang Perdana Menteri yang nak buat perkara yang mudah difahami dan dirasai oleh rakyat kebiasaan? Maksud saya ada beberapa lagi perumpamaan ataupun perkara yang serupa dengan kes minta orang ataupun budak sekolah bersihkan tandas ni. Contohnya ucapan dia minggu lepas, tak silap saya, yang bercakap tentang wilayah persekutuan dan Kuala Lumpur yang diidamkan. Kalau dulu, ucapan dia lah lebih kurang macam ni, kalau dulu kita buat pencakar-pencakar langit, bangunan-bangunan tinggi besar dan sebagainya, sekarang ni dia nak Kuala Lumpur yang dikenali, yang famous disebabkan gerai-gerai yang cantik, warung yang indah, yang kemas. That's what he's going for. Yeah. Kalau hari ni tengok dia bawa Pak Jokowi, Presiden Indonesia yang ada dekat Malaysia ni, ke Chowkit, Pasar Chowkit, di Pasar Chowkit. Yeah. I think that's part of his image, and that's part of what PMX or who PMX is as a Prime Minister. Dia nak merakyatkan dan membumikan perbincangan-perbincangan ataupun discussion politik ni lah. So there's no problem with that. The only issue is pastikan perkara itu disampingi dengan actual growth oriented policies lah. Sebab kalau mudah kita nak bandingkan PMX dengan nemesis dia Mahathir, I think it's a long story. Mungkin kita bandingkan PMX punya style dengan Datuk Najib punya style. Najib wouldn't have brought Jokowi to Chowkit. You would have brought him to KLCC. You would have brought him to KLCC. And I'm not saying one is better than the other,
Tetapi the image and the you know the image yang Datuk Najib mungkin nak cuba bawa dengan ETP, GTP dan sebagainya is a futuristic Malaysia, TN50 dan sebagainya, right? I think PMX is a different game. I think it's not a apple to apple comparison, tapi dia similar dengan Mahathir dengan Pak Lah lah. Because Pak Lah always said it's not the hardware, it's not the pencakar langit, but it's the software. He launched a lot on Modal Insan, My Brain. A lot of people went to do their masters and PhD zaman Pak Lah yang bagi peruntukan kepada KPT. So I think there's a bit of that going on. Values, you know, rather than just the hardware stuff. Anyway, poll kita overwhelming. Ramai di kalangan anda semua setuju. Pelajar-pelajar sekolah patut cuci tandas. Tahniah. Cuma patut kita letak pada poll itu setuju ke tidak mahasiswa juga cuci tandas. Then the answer could have been very different. We don't know. Pemimpin-pemimpin universiti semua buat macam ni kat depan ni. Pentadbir semua buat. Okay, one more poll to run, Syaril. I know ini agak nakal daripada saya, tapi saya nak tahulah sebab kita ada spontaneous audience. One more poll, guys. Dan sambil kita menunggu jawapan poll itu, kita akan jawab a few Q&As. The question is, adakah wajar KJ dan Syaril tubuhkan parti politik baru? Put the poll up. Dan kita terima dengan hati yang terbuka. Kita dengan hati yang terbuka. Kita takkan semestinya ikut, tapi kita terima dengan hati terbuka. So let's take some questions while we do this. Okay, you want me to go in while you look for it? Yeah. Okay. So ada question daripada Izran. Hi KJ, you served the country for more than 10 years. How do you take care of your mental well-being? Masa saya Menteri Kesihatan, saya banyak memberi, walaupun hanya setahun saja, saya bagi banyak penekanan kepada mental health. Saya tubuhkan pusat kecemerlangan nasional berkenaan dengan kesihatan mental sebagai tempat rujukan penyelidikan on mental health. Guys, mental health is really important. Dan saya tak cakap benda ni sebab sekarang ni it's trendy untuk kita cakap soal mental health. Tapi tanpa kesihatan mental, kesihatan fizikal also terjejas. Dan saya cakap sebagai seorang yang melalui 20 tahun lebih dalam politik, macam saya sebutkan tadi, no peace of mind. And if you don't look after your mental health, bukan saja your physical health, but everything else suffers. Dan mental health ni bukan hanya masalah-masalah clinical mental health issues macam depression, bipolar disorder dan sebagainya. That's your mental well-being. So macam Syaril sebutkan tadi, I'm very proud of Syaril because he's so spiritual now. If that is what helps you cope, then that is what you do. If sports is what helps you cope, then do sports. If talking to your friends helps you cope, then talk to your friends. Tapi satu pesanan daripada saya, jangan simpan dalam. Jangan bottle up. Dalam dunia politik ini, especially my generation, maybe not so Syaril's generation, kita yang Gen X ni dan juga above 40s, kita dalam politik ni kita diajar untuk jangan cakap pasal perasaan. Simpan dalam. Kena macho. Man's man. Kita tak cakap bila kita sedih. Kita tak cakap bila kita risau. Kita just macam, yalah, we just have to be macho. And that's bad. Sebab benda tu makan daripada dalam tau. Bila benda yang makan daripada dalam, it can lead to all sorts of other problems. Stress is a cause of cancer. Stress can result in heart disease, can result in hypertension. Dan kita ada antara masalah kesihatan NCDs yang paling tinggi dalam dunia. So, you know, how do I cope with it? I have to leave everything outside the door. So macam saya sebutkan tadilah, bila saya balik rumah, I have to try to leave everything out. It's not easy. Sebab benda tu akan masuk juga. Walaupun kita tinggalkan semua masalah dunia politik kat pintu, dia akan juga masuk, dia akan creep in lah. You know, dia akan creep in. But you have to keep it out. So my advice to all of you kalau nak masuk politik ataupun dalam apa saja kerjaya, try to find something that makes you cope and don't keep it to yourself. You know, talk to people, share. Jangan anggap benda tu adalah satu kelemahan. Kadang-kadang kita anggap benda tu kelemahan. I tak nak share lah benda ni. Nanti orang ingat saya ni lemah lah, saya ni lembut lah, whatever. I think you are lemah kalau you tak share dengan orang masalah yang you hadapi. Great. Saya dah jumpa soalan tu, anonymous. Dia two-part question, but the second part I just have to remember from memory sebab dia dah, I don't know why it's not on the list anymore. Soalannya ialah, I'm a big fan of you KJ. This is actually for you. I believe many feel the same way. However, some have raised concerns about your communication style, finding it harsh and impatient. And then the second part yang dah missing ni, dia sebut tentang contoh komen KJ di Instagram beberapa hari lepas mengatakan UMNO akan bungkus dan sebagainya. Dan apa yang cuba ditanya, adakah KJ boleh, I think what he was trying to say is, can you change your style lah, so that people see you more as a statesman and the future PM that you're supposed to be, right? Ya, saya admit, Syaril, you know, and I think you are, Syaril juga selalu menasihatkan saya that I can be quite impulsive in my comments. Tapi saya, I agree with you. Sometimes patut saya censor diri saya sendiri sebab saya terlajak cakap kadang-kadang. Tapi
Datuk Megat is laughing myself. But it comes from a place because I feel strongly about certain things. Bukan sebab saya abrasive, bukan sebab saya jahat, bukan sebab saya nakal. I feel so strongly about certain things. Macam komen saya UMNO Bungkus doesn't come from a bad place sebab ini parti yang saya sayang. I cannot bear to see it destroyed like this. Ataupun saya said something about one MP because I feel strongly about undang-undang nak selamatkan masa depan, generasi masa depan tentang merokok. Bukan, not because personal, but I was frustrated sebab dia masih lagi tak nak dengar kepada sains. So it doesn't come from a bad place, and I think sometimes you have to be passionate. I promise I'll be less abrasive, but I promise I will keep on being passionate about things that I believe in. Okay, so kita dah sampai ke penghujung keluar sekejap. Sebelum kita mengakhiri dah 356 undi. Adakah wajar KJ dan Syaril tubuhkan parti politik baru? Wajar? Tidak wajar 67%. Tidak wajar 67%. Soalan yang kita tak nak tanya malam ini, sebab this is the journey of discovery, Syaril. I like that, journey of discovery. Kalau tidak wajar, sebab saya faham. Banyak komen yang saya baca, Syaril, dia kata bila saya buat test belum nak tubuhkan parti sendiri, banyak komen terutamanya bukan saya nak jadi racial, daripada orang Melayu kata takkanlah satu lagi parti politik orang Melayu, nak pecahkan lagi orang Melayu. That seems to be the sentiment. Yeah. So the question is, which party? Yeah. Kalau nak tahu which party, teruskan dengan Keluar Sekejap. Thank you very much.